Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan. Selamat malam untuk puan-puan, tuan-tuan ya, sekalian ya, Puan Syarifah Hafifah serta jebat terbang. Jebat terbang Tuan Haji Azhar. Itu juga saudara Azizah, Puan Azizah Arzaina, saudara Hamzah Husin, saudara Saiful Rijal, apa khabar? Saudara Hamzah Abdullah, saudara Ibrahim Cik Muda, saudara Syukur Jamil, terima kasih. Cik Mohaini, Zalamari LC, saudara Ahmad Map, Hani Abdullah, Izzuddin dari Pulau Pinang. Kita juga Cik Rosli, saudara Syukur Jamil, Masita Wahid, Yan Iskandar, apa khabar Yan? Izzuddin daripada Pulau Pinang. Tuan Haji Azhar belum mana, apa khabar Tuan Haji? Selamat Kapli, Salam Madani, Zuhaimi Abdullah, Waalaikumsalam. Fazilah Awang dari Pulau Pinang hadir. Terima kasih. Muhammad Faridun Tukiman, salam pencerahan. Saudara Azminuddin dari Bagan Datuk, Yusuf Mayu Biru dari Pulau Pinang. Begitu juga Nur Azman dari Pokok Sena Kedah, Puan Halimah Musroh, Pak Cu dari Langkap. Salam dari Langkap untuk para pelayar katanya. Saudara Nazar Arke, Saudara Hani Abdullah, Hashim Alias, apa khabar orang Melaka ya? Saudara Rosini Kurungut daripada Sarawak, Puan Norma Abdullah, saudara Yaumon, Joka Karim, Puan Halimah Hashim, Nazri Nordin dari Kuala Lipis, terima kasih hadir. Cikgu Zul, terima kasihlah sekuntum mawar merah untuk saya. Teratai Selasih, apa khabar anak anda dari Kelantan? PM saya ni. Salam dari Pekan, saya Cikgu Zul. Terima kasih Cikgu Zul, sekuntum mawar merah pada saya. Itu juga saudara Kopli Ahmad. Okey, saudara Wan Azwa, Nek Kipro Katik. Susah menyebut. Saudara Mansur Wahab, saudara Puan Umi Kalsum, Nur Aili, saudara Anwar Saleh dari Tumpat Kelantan, saudara Syah Ibrahim, saudara Aris Saleh dari Segamat, saudara Muhammad Asidir dari Kuantan. Kita juga saudara Mustafa Kamal, Wahab Zain, Cikgu Zul, moga sihat semua. Lim Kim Lun dari Taiping, hadir sabar malam, terima kasih. Saudara Abdul Aziz, saudara Amrijal, Amrijal mungkin ya, Saudara Asran, Puan Zawiyah Saleh. Begitu juga saudara Muhammad Syali, Jebat Pembela, Ramzai Zul, saudara Ibjah, salam dan selamat Palestin katanya. Sayulan, Waalaikumsalam, salam perpaduan, Saleh Lembang, Mira Harun, Editah He, saudara Muhammad Syali, Rahman Arzaina, saudara Abdul Aziz, kita juga Abang Din. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Itulah saya cuba beri ruang sedikit dalam 2-3 minit untuk mewawarkan nama teman-teman yang hadir saudara. Tapi saya minta satu saja, jangan lupa like, share dan subscribe. Itulah yang menggembirakan saya, saudara Abdul Aziz, saudara Abdullah 1947, Wan Lah, so Amy Bashir, Puan Nurisa Idris dari Kuala Kangsa, ya, Izan Jan. Kita duduk baca lah nama orang sampai habis. Tak Puan Rion pun. Tak kisahlah saudara, saya semua cuma santuni. Baik saudara, hari ini hari Rabu, tanggal 25 Oktober, hari yang ke-1316. Penyakit itu masih berlegar lagi di bumi kita ini. Sebab itu saya sentiasa mengingatkan anda, jaga penjarakan sosial, jaga kebersihan diri, jaga keluarga kita saudara. Laporan terperinci tidak saya perolehi, berapa jumlah sebagainya. Baik saudara, saya minta izin dalam tempoh 3 minit untuk mewawarkan produk teman-teman kita yang berniaga. Jangan lupa saudara, berniaga saudara. Waktu dari Larut kata waktu, saudara Hajah Comel-Comel, so Bliss Ivy, Jebat Pembela, saudara Yusuf Awang daripada Tanah Merah Kelantan, saudara Abu Semah. Kalau teman-teman mempunyai produk untuk saya wawarkan produk anda, hubungi Al-Azhar di talian 0113304141. Al-Azhar masih memasarkan haruman setangi bakur dan juga minyak wangi dari tanah Arab. Kalau tak dapat hubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 0177114300. Siti Farehah berdagang dinding manis. Siti Farehah, harga masih harga lama, tak naik-naik, dan harga rasanya sedap saudara. Juga ada satu lagi produknya ialah simpulan kasih Cik Siti saudara. Untuk teman-teman yang tinggal di sekitar Lembah Kelang, kalau tidak buah-buahan dihantar terus ke rumah anda seperti kiwi, ceri, anggur dan sebagainya,
Grade yang AA, lebih murah dari pasar, boleh hubung Shauki di talian 012-357-5703. Ini untuk di Lembah Kelang saja, saudara. Ramzo, selamat malam Cik Lim, katanya. Dan akhir sekali, jangan lupa popiah sira Lady Maria. Memang sedap, saudara. Rangop pedas manis, mengasyikkan. Sila hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Terima kasih, saudara, kerana mengizinkan saya untuk mewawarkan produk-produk teman-teman kita dalam segmen e-commerce, saudara. Kita masuk dalam segmen naluri kehidupan. Perlu saya jelaskan, saya bukan ustaz, saya juga bukan da'i yang bertauliah. Jadi, apa yang saya lakukan adalah culipan daripada kiriman teman-teman, saudara. Kerana banyak orang seringkali beranggapan, saudara, bahawa kuantiti material itu adalah sebagai petunjuk kepada kewibawaan seseorang. Sedangkan, saudara, wibawa pemimpin bukan ditentukan oleh kuantiti harta, tetapi adalah kualiti jiwanya, saudara. Dan jiwa yang berkualiti itu adalah antara orang yang bebas daripada sifat takbur. Jadi kalau pemimpin itu mempunyai jiwa yang berkualiti, dia takkan takbur, dia takkan sombong, saudara. Orang takbur selalunya gila nak jadi pemimpin. Bila dapat jadi pemimpin, akan gilakan pujian pula. Dan bila pemimpin gila dipuji, maka dia akan dikelilingi oleh kaki-kaki pengampu. Rosaklah dia, saudara. Kerana, saudara, jangan lupa, dulu di sisi Fir'aun ada Haman. Dia mengampu. Dia, kiri kanannya, Haman ni kerja lain tak ada, membodek Fir'aun. Akhirnya Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Lagi seksa jiwa, saudara. Dan apabila itu semua berlaku, maka rakyat atau pengikutnya akan menderita. Penderitaan rakyat, saudara, suara pengikut dan kelemahan dalam pelaksanaan satu dasar yang dibangkitkan oleh rakyat selalunya kerana dikelilingi oleh pengampu. Kalau pemimpin dikelilingi oleh pengampu, maka derita rakyat tidak sampai ke pengetahuan pemimpin. Apa yang dia nak dengar cuma puji-pujian. Lalu pujianlah yang diberikan. Orang keliling kanan yang pengampu-pengampunya, itu keadaan, saudara. Jadi hasilnya, pemimpin akan mendapat maklumat, berita dan aduan yang salah. Bukan kerana pujian dan sanjungan, tapi kerana mereka itu lupa dan dikelilingi oleh orang tertentu, maka jadilah pemimpin yang kecundang. Ingat, saudara, pujian membutakan mereka daripada melihat kelemahan dan kekurangan diri. Mereka telah merasakan begitu hebat sehingga terlanjur bertindak di luar kemampuan diri dan batas syariat. Mereka terlupa berlagak kaya akan menyebabkan seseorang itu menjadi papa kedana. Itu peringatan kita, saudara. Baik, saudara, jangan lupa, saudara, saya agak tertarik dengan ungkapan Buya Hamka. Allah yarham Buya Hamka, dia mengatakan, kalau kamu mau melihat ramainya orang Islam, lihatlah mereka yang solat di masjid pada hari raya Aidiladha ataupun Aidilfitri. Nampaklah ramainya orang Islam. Tapi, kalau kamu mau melihat orang Islam yang beriman, lihatlah di subuh hari. Setiap pagi kita pergi ke masjid, lihatlah berapa ramaikah sebenarnya orang Islam yang benar-benar beriman. Itu pandangan ataupun kata-kata petikan daripada Buya Hamka. Kita masuk segmen Mutiara Kata, kiriman teman-teman yang lain yang boleh hantar kiriman pada saya. Di antara tandanya mati hati. Hati itu akhirnya tanda-tanda hatinya mati, saudara, adalah kerana dia tak perasan. Dia tak akan merasa sedih bila tertinggal kesempatannya beramal kebaikan dan tidak adanya penyesalan atas pelanggaran dosa yang dilakukan. Kadang-kadang, saudara, kita bercakap tentang kekurangan orang lain, tapi kita tak memikirkan tentang kekurangan diri kita sendiri. Fikir-fikirkanlah, saudara, segmen Mutiara kita. Mutiara Kata. Dan saya tetap tidak akan berhenti mengingatkan pimpinan negara agar janganlah berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang. Kalaulah wang negara dibelanjakan tanpa had, pastilah negara boleh muflis. Itu peringatan, saudara. Dan peringatan pada teman-teman yang menyunting semula live saya ini, saya ingatkan pada anda. Anda boleh sunting, anda boleh masukkan dalam mana-mana channel, tetapi semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab atas setiap suntingan dan juga tindakan anda memasukkan live saya ini pada channel-channel lain, kerana saya tak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda lakukan. Ingat, saudara,
Ini pencerahan politik, matlamatnya sekadar memberi informasi. Bila saya memberi pandangan dan juga hujahan, kita mestilah berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Itu prinsip kita. Andainya saudara mau menyantuni, tak ada masalah. Hantarlah kiriman anda pada saya. Asalkan saudara menggunakan bahasa-bahasa yang harmonis, yang ada adab tertibnya, saudara. Kalau hantar dengan celupar, saya tak izinkan. Malahan halaman media saya ini juga, saya tak mengizinkan anda. Cuma saya tak tahu nak buang. Itu saja, saudara. Dan saya haraplah, gunalah bahasa-bahasa yang harmonis, kerana kita adalah warga cinta damai. Kita menyantuni setiap persoalan secara harmonis, saudara. Baik. Hari ini, saudara, tanggal 24 Oktober, semalam, saudara. Majlis Raja-Raja telah pun bersidang. Dan Duli Yang Mulia, Raja-Raja Melayu, sepakat baginda mengecam sekurang-kerasnya sebarang bentuk keganasan, penindasan dan kezaliman rejim Zionis Israel terhadap rakyat Palestin. Apatah lagi ia membabitkan kematian terutamanya golongan wanita dan kanak-kanak. Menurut penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Melayu, Tan Sri Syed Zainal Syed Ahmad, katanya bahawa konflik Palestin-Israel yang berlarutan sejak 7 Oktober lalu ada dibincangkan pada sesi pramusyarat Majlis Raja-Raja Melayu yang ke-262 di Istana Negara semalam, saudara. Jadi menurutnya, Majlis Raja-Raja turut menzahirkan rasa duka cita dan gusar kerana masyarakat antarabangsa dan kuasa-kuasa besar dunia belum mencapai ketersepakat dalam mencari jalan penyelesaian bagi menghentikan konflik tersebut. Sehubungan dengan itu, Duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu menggesa kerajaan supaya terus bersuara. Baginda merestui tindakan yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi Raja-Raja Melayu menggesa agar kerajaan Malaysia terus bersuara, membela rakyat Palestin dan membantah penindasan serta kezaliman berterusan rejim Zionis Israel di pentas antarabangsa atas tanggungjawab kemanusiaan. Itu kenyataan daripada Majlis Raja-Raja, saudara. Datuk Seri Syed Zainal juga berkata sesi pramusyarat Raja-Raja juga menyokong dan berpegang teguh dengan pendirian kerajaan Malaysia selama ini bahawa rakyat Palestin perlu dikembalikan hak mutlak mereka bebas dari pendudukan haram Israel. Hak itu, tegas Raja-Raja, dikembalikan tanah yang dirampas oleh Israel dan hak membentuk sebuah negara Palestin yang merdeka dan berdaulat dengan Baitul Muqaddis Timur sebagai ibu negara serta Masjid Al-Aqsa akan kekal sebagai tempat ibadah umat Islam. Itu kenyataan daripada Majlis Raja Mesyuarat semalam, saudara. Menurut Datuk Syed Zainal lagi, Majlis Raja-Raja turut menggesa kerajaan Malaysia terus mengambil inisiatif dan langkah proaktif di pentas antarabangsa bagi mencari jalan penyelesaian kepada konflik Palestin-Israel. Menurut Datuk Syed Zainal lagi, Majlis Raja juga menyeru rakyat supaya terus bersolidariti bersama rakyat Palestin dan menghulurkan sebarang bentuk bantuan kemanusiaan bagi meringankan beban dan penderitaan mereka. Rakyat tanpa mengira bangsa dan agama diseru supaya berdoa mengikut pegangan kepercayaan masing-masing agar konflik terbaru Palestin-Israel dapat dihentikan segera serta rakyat Palestin dilindungi selain tanah air mereka dibebaskan daripada penjajahan dan penindasan rejim Zionis, saudara. Duli Yang Mulia Raja-Raja Melayu juga menyeru masjid dan surau serta rakyat yang beragama Islam di kediaman sendiri ataupun di masjid terus mengadakan solat sunat hajat dan doa selamat bagi memohon ihsan daripada Allah SWT untuk memelihara kesejahteraan rakyat Palestin. Daripada laman web rasmi penyimpan Mohor Raja-Raja, penyimpan Mohor Besar Raja-Raja, mesyuarat Majlis Raja yang ke-262 berlangsung selama 3 hari. Sementara itu, Majlis Mesyuarat Raja-Raja yang ke-263 akan diadakan pada hari Jumaat untuk menentukan perbincangan pengganti Duli Yang Mulia Tuan Agong. Saudara, mungkin hari Jumaat nanti kita tahulah besok lusa. Baik, saudara, itu dapat laporan Daulat Tuanku. Patut menjunjung kasih atas setiap ungkapan titah Tuanku Raja-Raja Melayu yang sentiasa patut junjung sebagai rakyat yang sentiasa mendaulatkan raja dan negara kita, saudara.
Pengumuman tentang harga petrol. Tapi nampak gayanya saudara, harga runcit bagi petrol RON 97. Harga runcit bagi petrol RON 97 dan RON 95 serta diesel saudara kekal masing-masing pada RON 97 RM3.47, RON 95 RM2.05 dan diesel pada harga RM2.15 seliter. Ini bagi tempoh daripada 26 sehinggalah 1 November saudara. Tak maaf nampak katanya cuaca di luar sejuk saudara. Jadi dah tua-tua ni bersin ajalah kita saudara. Menurut Kementerian Kewangan, ia memaklumkan harga itu berasaskan kepada harga mingguan produk petroleum mengikut mekanisme harga automatik APM saudara. Dan ini adalah bagi melindungi pengguna daripada kenaikan harga minyak global. Kerajaan mengekalkan harga tersebut walaupun harga pasaran kedua-dua produk itu meningkat melebihi harga siling semasa. Jadi kerajaan akan terus memantau harga minyak mentah dunia dan mengambil langkah-langkah bersesuaian untuk memastikan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Jadi minyak tak naik, saya kekal lagi. Berduduk dekat parlimen macam-macam orang kata. Tapi nampak gayanya kerajaan Madani masih mengekalkan pada harga lama. Saudara. Baik, saudara, itu kedudukan tentang harga minyak. Sebagaimana saya laporkan, saudara, saya nyatakan bahawa musim monsun Timur Laut sudah pun mendekati dan mendatangi bumi kita, saudara. Akhirnya semalam saudara mangsa banjir di Perak. Sebelum tu adalah berlaku banjir di Batu Pahat, saudara. Begitu juga itu banjir kilat, macam mana berlaku di Selama dan sebagainya, di Baling. Tapi bagi di Baling Lasik nampak gayanya banjirnya sudah susut, alhamdulillah. Tetapi mangsa banjir di Perak nampak gayanya meningkat dengan 245 orang daripada 77 keluarga terpaksa dipindahkan ke 3 pusat pemindahan sementara. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Banjir Negeri Perak, daerah Hulu Perak sebanyak 185 mangsa daripada 59 keluarga ditempatkan di PPS Dewan Serbaguna Padang Tembak, membabitkan penduduk Lorong Kedah, Lorong Belakang Klinik, Batu 9, Simpang 3, Batu 7, Batu 9, Batu 10 dan Lorong Sidang Osman. Dan sebanyak 41 mangsa daripada 15 keluarga dari Kampung Kilang Kacang, dari Kampung Batu 9, Cangkak Jong, ditempatkan di Dewan Majlis Pembandaran Teluk Intan di Langkap. Saudara. PPS Sekolah Menengah Kebangsaan Cangkak Lobak di Kerian pula menempatkan 19 mangsa daripada 3 keluarga dari Kampung Matang Tengah. Saudara, bagaimanapun ribut peti diramalkan berlaku di beberapa daerah, antaranya Kinta, Kuala Kangsa, Mualim, Bagan Datuk, Ili Perak dan Perak Tengah. Jadi Jabatan Kerja Raya Perak memaklumkan bahawa Jalan Kubu Gajah Ijuk, itu Jalan Kubu Gajah Ijuk Sumpitan di Selama ditutup kepada semua kenderaan. Ini disebabkan oleh berlakunya tanah runtuh sementara. Jadi jalan pintasan Kampung Sumpitan ke Kampung Masjid dijadikan sebagai laluan alternatif. Itu penjelasan daripada Jabatan DKR Perak, saudara. Bagaimanapun, saudara, saya menerima laporan daripada Bangkok. Bagaimana Vanuatu, iaitu negeri di kepulauan di selatan Lautan Pasifik, ia dijangka dibadai oleh taufan Lola dalam waktu tempoh 24 jam, saudara. Demikian mengikut laporan agensi berita Jerman. Saya siarkan ini, saudara, sebab kalau dari Bangkok dia dekat dengan negara kita. Kerana Jabatan Meteorologi dari Geohazard berkata ribut tropika diramalkan membadai pulau-pulau Toba, Sanma, Panama, Malampa dan Shifa. Kesemuanya di bahagian utara pulau utama Efati. Kesan daripada itu, saudara, Air Vanuatu telah membatalkan semua penerbangan dan kapal diarahkan kembali berlabuh di pelabuhan. Ekoran kebimbangan kemungkinan berlaku kejadian ribut sebagaimana tsunami. Demikian menurut laporan Radio New Zealand. Jadi, amaran merah dikeluarkan untuk kawasan terjejas dan sebilangan penduduk dipindahkan ke pusat penempatan sebagai langkah berjaga-jaga. Ia juga menjangkakan hujan lebat boleh mencetuskan banjir kilat terutama di kawasan berhampiran pantai. Selain laut bergelora dan ombak kuat yang mempunyai kira-kira kawasan itu ada 80 buah pulau. Ini berhampiran dengan negara kita juga, saudara, di Lautan Pasifik. Ya, tentulah Pasifik ni dah hampir dengan kita, saudara.
Nampak gaya saudara, itu laporan kaji cuaca. Tapi bagaimana dengan ekonomi? Saya mendapat laporan bahawa harga emas tiba-tiba melonjak saudara. Ini mengakibatkan belian semula emas. Ada sebuah kedai itu, kedai emas Rosita di Kelantan, tak silap saya ni. Hari ini katanya belian semula emas. Jadi orang dah beli emas, dia jual balik. Mencecah 1 juta dalam tempoh 2 minggu. Ini berikutan kerana harga emas melonjak dengan tinggi melebihi RM300 bagi setiap gram saudara. Wow. Selama ni kita ingatkan 1 gram harga emas selalunya RM164 ataupun dulu RM98. Tapi sejak seminggu dua ni saudara, dia naik sampai melebihi RM300 bagi 1 gram. Menurut wakil jualan emas Rosita, iaitu saudara Fikri Mazuki, jumlah itu melibatkan lebih 1,000 pelanggan. Mungkin ada yang punya pelanggan tetap yang membabitkan pelbagai urus niaga, termasuklah penjualan emas terpakai, jongkong dan tukar beli barang kemas. Jadi sebahagian besar mereka mengambil kesempatan dengan menjual semula emas bagi mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Memang ramailah. Dalam sehari ini, dalam lebih kurang 1 hari, kedai itu lebih kurang 50 pelanggan datang bukan untuk membeli emas, tapi untuk menjual semula emas. Senario itu berlaku sejak 2 minggu lalu katanya. Faktor adalah kerana harga emas tinggi. Jadi mereka menjual semula aset dimiliki bagi mendapatkan nilai tunai untuk pelbagai kegunaan, termasuklah sebagai simpanan. Itu menurutnya bahawa harga emas sekarang naik saudara. Beruntunglah mereka yang banyak emas sampai ke sini itu saudara. Simpan lama-lama pun tak tahu pula macam mana kedudukannya. Baik, itu tentang, tapi berita ini untuk wanita sukalah saudara. Wanita yang suka emas, orang lelaki tak fikir pun saudara. Baik saudara. Sedikit tentang perbicaraan di mahkamah. Kena hari ini saudara, bekas Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu, Datuk Wan Saiful Wan Jan, telah pun didakwa lagi di Mahkamah Seksyen ini dengan atas 18 pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM5.59 juta. Walau bagaimanapun Wan Saiful tidak mengaku bersalah dan minta dibicarakan. Kerana bagi semua 18 pertuduhan itu, pendakwaan dikemukakan mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 Akta 613. Saudara, saya ingatkan saudara, kita jangan menuduh. Tunggu putusan mahkamah. No one is guilty. Tidak ada seorang pun boleh dianggap bersalah melainkan ditentukan oleh mahkamah. Walaupun memanglah kalau sabit kesalahan, hukumannya 15 tahun penjara. Ataupun, aduhai, 5 kali ganda jumlah atau hasil aktiviti. Kalau 5 juta saudara kali 5, 25 juta. Aduhai. Kerana sebelum ini saudara, ahli Parlimen Tasik Geluguk itu dihadapkan ke mahkamah pada 21 Februari lalu. Dia tetap tidak mengaku kerana tuduhan itu adalah menerima rasuah hampir 7 juta ringgit berkaitan program Jana Ekonomi Pemekasaan Kontraktor Bumiputera Berwibawa ataupun Jana Wibawa. Jadi Wan Saiful turut didakwa meminta rasuah berkaitan projek Central Spine Road. Itu setik ke persimpangan Lebuh Raya Pantai Timur bernilai 232 juta daripada kerajaan Malaysia secara prakelayakan. Jadi bagi tuan pertama, Wan Saiful dakwa minta rasuah sekitar April 2022 di Royal Lake Club, Taman Tasik Perdana. Pertuduhan kedua, Wan Saiful dakwa menerima 6,962,694.54 sen melalui akaun CIMB Bank milik syarikatnya WSA Advisory Group Sdn Bhd daripada akaun Maybank Islamic Berhad milik Nepturis. Dan beliau dituduh juga menerima suap upah bagi membantu Nepturis mendapatkan surat setuju terima bagi projek sebut yang bernilai 232 juta. Aduhai. Bagi kedua-dua tuduhan itu, pendakwaan dikemukakan mengikut Seksyen 16 dalam kurungan A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Saudara, bagaimanapun pada 29 Mei dulu, Wan Saiful telah memfailkan permohonan untuk membatalkan 2 pertuduhan dengan alasan pertuduhan dikemukakan ke atasnya adalah cacat, tetapi telah ditolak oleh mahkamah. Saudara, tapi bagaimanapun waktu dia mengadakan sidang medianya di luar mahkamah selepas perbicaraan ditangguhkan,
beliau menyifatkan bahawa pertuduhan yang baru membabitkan kesalahannya itu katanya sebagai usaha yang mengalih perhatian rakyat daripada pelbagai kegagalan kerajaan. Saya harap beginilah saudara. Soalnya apa yang dilakukan oleh SPR, biarlah SPRM menghadapilah mahkamah. Jangan kait dengan politik. Ini keadaannya kadang-kadang kita ni bila terkait sikit mula kata politik dan sebagainya. Saya bersipati dengan beliau, tapi dalam waktu yang sama kita tunggulah putusan mahkamah. Tak payah tuduh kata kerajaan ini mau mengalihkan perhatian. Tak ada apa-apa pun saudara. Seorang lagi saudara iaitu Adam Radlan. Timbalan Ketua Parti Premier Bersatu bahagian Segambut. Adam Radlan Muhammad. Hari ini dia mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen atas tuduhan menggunakan wang daripada aktiviti haram berjumlah RM500,000. Jadi Adam Radlan membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Rozina Ayub. Ya, saudara, itu keadaannya 151. Itu dalam dua, satu seorang ketua penerangan, bekas ketua penerangan Parti Bersatu dan timbalan ketua bahagian Bersatu Segambut, tak silap saya saudara. Dan hari ini juga saudara, pihak pendakwa, pihak pendakwaan SPRM lah saudara, akan mengumpulkan bantahan terhadap permohonan mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk mendapatkan semula pasportnya bagi membolehkan beliau bercuti bersama ahli keluarganya dan menjalani pemeriksaan jantung di luar negara. Menurut Timbalan Pendakwa Raya Nur Asma Ahmad, beliau memaklumkan kepada mahkamah bahawa pihaknya telah menerima notis permohonan Muhyiddin untuk mendapatkan pasport pada 17 Oktober lalu dan memerlukan masa untuk memfailkan affidavit jawapan berhubung permohonan tersebut. Pihak kami akan membantah pada permohonan ini. Oleh itu kami mohon satu tarikh dalam tempoh 2 minggu untuk memfailkan affidavit jawapan, katanya ketika sebutan kes itu di hadapan Mahkamah Seksyen Azura Alwi hari ini saudara. Ya, Tan Sri Muhyiddin bagaimanapun selaku pemohon dia tak hadir ke mahkamah, dia cuma kehadirannya dikecualikan dan dihadiri oleh peguamnya Datuk K. Kumaredran yang mewakili pengurusi Perikatan Nasional itu. Katanya pihaknya memerlukan masa untuk memfailkan affidavit balasan dan memohon supaya tarikh pendengaran bagi permohonan pelepasan pasport itu ditetapkan pada 23 November ini. Saudara, bagaimanapun mahkamah menetapkan 23 November untuk mendengar permohonan. Mahkamah juga turut menetapkan pada 21 November pihak pendakwaan dan pembelaan memfailkan penghujahan bertulis secara serentak sebelum tarikh pendengaran. Ini sebabkan saudara, pada 16 Oktober lalu, saudara, Tan Sri Muhyiddin memfailkan notis permohonan agar mahkamah mengubah jaminan bond yang dikenakan terhadap pemohon dengan pasport antarabangsa beliau dilepaskan tanpa syarat. Jadi menurut affidavit sokongan difailkan bersama notis permohonan ahli Parlimen Paguh itu, dia berkata bahawa pihaknya telah membuat perancangan untuk bercuti bersama keluarga di luar negara dan percutian itu penting untuk beliau meluangkan masa bersama keluarga, memandangkan tahun ini merupakan tahun yang sangat tertekan bagi dirinya dan keluarganya. Jadi katanya adalah suatu kebiasaan. Saya akan membawa keluarga untuk bercuti selama sebulan pada setiap tahun. Perancangan untuk bercuti tahun ini adalah tidak terkecuali kerana saya ingin membawa keluarga saya ke London, United Kingdom pada akhir tahun untuk bercuti. Dia katanya saya difahamkan daripada ejen pelancongan saya bahawa adalah sukar untuk mendapatkan tiket penerbangan serta mengaturkan perjalanan percutian untuk jumlah orang yang ramai secara sekaligus ke London, terutama berdekatan dengan musim perayaan Christmas akhir tahun dan tahun baru awal 2024. Itu dalam affidavit sokongannya saya. Dan menurutnya, beliau telah pun mengambil langkah berjaga-jaga untuk menempah tiket penerbangan bagi dirinya dan isteri terlebih dahulu sebelum ahli keluarga yang lain. Jadi berdasarkan rujukan tempahan penerbangan oleh agensi pelancongan, katanya saya akan mengambil penerbangan Emirates dari Kuala Lumpur ke Dubai. Cadangannya lah, saudara. Pada 15 Disember 2023 akan singgah di Dubai hingga 21 Disember 2023, kemudian akan bertolak ke London pada hari yang sama dan seterusnya saya akan berada di London, katanya,
pada 21 Disember hinggalah 10 Januari 2024 dan pulang dari London ke Kuala Lumpur melalui satu penerbangan transit dari Dubai pada 11 Januari 2024. Selain itu, beliau juga berhasrat untuk menjalani pemeriksaan jantung melalui ujian stres jantung atas treadmill di Hospital Mount Elizabeth di Singapura yang memerlukan beliau berjalan atau berlari atas mesin berkenaan. Dia katanya sebelum ini, dia telah pun menjalani ujian stres jantung tanpa treadmill di Mayo Clinic di Amerika Syarikat pada beberapa tahun lalu. Jadi katanya beliau telah dinasihatkan oleh doktor bahawa Hospital Mount Elizabeth di Singapura mempunyai rawatan atau peralatan diagnostik seperti mana yang saya lakukan di Mayo Clinic. Oleh itu, beliau berhasrat untuk ke Singapura bagi menjalankan pemeriksaan kesihatan. Bagi saya rasakan untuk pemeriksaan kesihatan tidak ada masalah. Pasti mahkamah boleh mengizinkan. Cuma percutian ke London tu gamaknya dibantah oleh pihak pendakwaan. Sama-sama kita tunggu saudara. 23 November ini adalah tarikh perbicaraan. Baik saudara. Itu dalam negara. Ini kita masuk salam dari Gaza saudara. Macam mana selepas semalam kita dapat melihat puluhan ribu manusia berkumpul menzahirkan solidariti terhadap rakyat Palestin. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim bagaimana mendedahkan bahawa negara kita mula dikritik dan diserang oleh negara-negara kuasa besar susuran kelantangannya membela hak Palestin. Dan menurut Perdana Menteri beliau menegaskan bagaimanapun Malaysia tidak sesekali gentar dengan ugutan tersebut. Katanya saya telah mulakan dalam sejarah. Saya dikritik, saya diserang oleh beberapa kalangan Eropah, Amerika Syarikat dan Israel. Tapi kita harus berwaspada lah. Saya beritahu selagi saya diberikan mandat oleh rakyat, saya terima saya beritahu lagi, selagi saya diberikan mandat oleh rakyat, walaupun saya diugut, saya lawan, tetap lawan katanya. Itu katanya sewaktu berucap dalam pidato kemuncak himpunan Malaysia bersama Palestin di Stadium Arena Azatiyah semalam saya. Dan beliau menambah berkenaan tidak boleh mengugut Malaysia. Katanya negara-negara berkenaan sepatutnya tak boleh mengugut Malaysia. Kerana Malaysia adalah sebuah negara merdeka dan berdaulat serta mempunyai hak untuk menentukan apa yang betul. Kami faham apa makna kemerdekaan. Jadi anda salah pilih orang katanya. Mana dia kata kalau mereka menyerang beliau, anda salah pilih orang. Saya tegaskan, Malaysia negara bebas dan merdeka. Malaysia akan kekal sebagai negara berdaulat yang mempertahankan hak dan perjuangan kebebasan Palestin katanya. Saudara. Dan beliau mengesahkan seorang ahli parlimen dari Eropah telah pun bertindak mengusulkan supaya dilakukan sekatan terhadap negara kita ekoran kelantangannya memperjuangkan isu Palestin. Menurut Anwar Ibrahim, beliau tidak menghiraukan tindakan berkenaan. Sebaliknya akan terus menjalankan tugas dan tanggungjawab seperti biasa tanpa rasa gentar. Katanya ada ahli parlimen Eropah yang bangkitkan. Ada yang usul langsung sekatan terhadap Malaysia dari salah seorang ahli parlimen Eropah. Ia tidak menjadi masalah bagi Malaysia. Kita jangan hiraukan soal itu. Kita akan uruskan. Kita ada urusan kerja dan kita akan teruskan. Kita terpaksa menyuarakan pandangan berhubung penindasan Israel terhadap Palestin. Itu pandangan Malaysia katanya. Beliau ini waktu beliau melancarkan karnival dekad bahasa kebangsaan. Jadi katanya, dan pihak polis juga telah pun membuat kenyataan melalui Ketua Polis Negara bahawa kesan daripada kelantangan dan adanya sumber-sumber yang mengatakan soal ada ugutan terhadap Perdana Menteri, maka pihak polis telah pun memperketatkan lagi kawalan terhadap Perdana Menteri kita. Terima kasih, syabas pihak polis yang segera mengambil langkah berjaga-jaga, saudara. Kerana saudara kena ingat, saudara, ini adalah kali pertama Perdana Menteri kita begitu lantang bersuara tentang Palestin. Dan ini juga adalah kali pertama Perdana Menteri kita melusuri seluruh negara Arab. Bertemu dengan pemimpin Arab. Meminta supaya mencari jalan agar supaya Palestin tidak meneruskan kebiadapannya membunuh, mengebom bumi Palestin, saudara. Itu jelas sebab kita warga cinta damai, kita nak melihat kedamaian dunia dan kita harus bangga punya seorang Perdana Menteri.
Sebab itu saudara, selaku timbalan Presiden UMNO, kerana Presiden UMNO hari ini, saat ini, beliau melancarkan beberapa program halal hub di London. Jadi melalui timbalan presidennya, itu Datuk Seri Dr. Muhammad Hassan, dia kata semua pihak, khususnya Malaysia, kita tidak harus sekali-kali berhenti untuk bersuara mengenai isu yang menimpa Palestin. Selaku Menteri Pertahanan katanya, beliau menegaskan apa yang berlaku di Palestin bukan isu agama semata-mata. Sebaliknya, kita perlu melihat isu ini dalam konteks lebih luas kerana ia berkait isu kemanusiaan sejagat. Jadi sebab itu beliau selaku timbalan Presiden UMNO khususnya mewakili warga bangsa Melayu mahukan agar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri meneruskan untuk membawa suara rakyat Malaysia, mendesak agar pertubuhan bangsa-bangsa bersatu segera menghentikan kekejaman terhadap bumi Israel, saudara. Bagaimana saudara kita lihat di Doha, laporan saya terima di Doha, Emir Qatar, itu Raja Qatar menggesa masyarakat antarabangsa supaya tidak memberikan Israel kebenaran tanpa had untuk membunuh rakyat Palestin dalam perjuangannya menentang Palestin. Kerana katanya ia berbahaya serta mengancam keselamatan global. Menurut Emir Qatar, kita kata cukup. Israel tidak sepatutnya diberikan lampu hijau tanpa syarat dan kebenaran tanpa had untuk membunuh. Itu kata Syekh Tamim Hamad Al-Thani dalam ucapan tahunannya ketika pembukaan Majlis Syura Penasihat Negara Teluk Arab. Itulah kenyataan pertamanya secara umum sejak Qatar memulakan usaha menjadi pengantara antara Israel dan Palestin. Kementerian Kesihatan Palestin berkata angka kematian di Gaza sudah pun melebihi 5,000 dalam tempoh 2 minggu setelah pihak Israel melakukan serangan udara dan ramai yang cedera, saudara. Cuma saudara, hari ini agak semalam lah saya memang geram, saudara. Saya tidak mampu untuk menahan amarah saya apabila saya dapat berita bahawa dari Baitul Muqaddis, bila pihak polis Israel semalam, mereka telah pun menutup Masjid Al-Aqsa dan menghalang jemaah Islam. Saya tengah live, nanti saya call balik. Polis Israel semalam telah menutup dan menghalang jemaah Islam daripada memasuki Masjid Al-Aqsa di Baitul Muqaddis. Itu menurut laporan daripada agensi berita Palestin. Jabatan Wakaf Islam berkata polis Israel menutup semua pintu masuk yang menuju ke pekarangan Masjid Al-Aqsa. Saudara jangan lupa, saudara, Masjid Al-Aqsa ini adalah kiblat kita yang pertama sebelum kita diarahkan berpindah ke Baitullah. Itu di Mekah, saudara. Sebelum itu memanglah kiblat umat Islam di Masjid Al-Aqsa, saudara. Jabatan Wakaf Islam berkata polis Israel menutup semua pintu. Sebelah pagi, polis Israel telah pun bertindak untuk memperketatkan kemasukan dan hanya membenarkan warga emas masuk ke masjid berkenaan. Pada waktu yang sama, polis membenarkan orang Yahudi memasuki perkara masjid untuk menjalankan ritual. Ini boleh pula. Jadi tindakan itu ternyata jelas melanggar status quo masjid. Saya bila dengar begitu, mendapat laporan itu bila ditutup Masjid Al-Aqsa, saudara. Masjid pertama. Jangan lupa, saudara, semua ini. Sebab itu saya kata kadang-kadang tentera Israel ni dia memancing perasaan kita untuk kita marah. Dan sekarang ni, saat ini, saudara, laporan saya terima juga daripada Gaza. Sekurang-kurangnya 6 buah hospital di Gaza terpaksa ditutup. Ini kerana kekurangan bahan api. Itu menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO. Jumlah ini merupakan tambahan kepada hospital-hospital yang terpaksa ditutup kerana rosak akibat serangan udara oleh jentera rejim Zionis. Dan keadaan sekarang ni, bila hospital dah tak ada, bayangkanlah 1 juta lebih warga Palestin yang terkena serpihan bom, yang cedera dan sebagainya. Dan sekarang ni terdapat sekitar sejumlah pesakit rentan dan juga 1,000 orang yang bergantung kepada dialisis dan sekurang-kurangnya 130 bayi pramatang. Bayangkan, saudara, bayi pramatang juga memerlukan perhatian doktor, tapi hospital telah ditutup. Ini keadaannya dan kita mengharapkanlah agar segera dihentikan. Tak mampu kita melihat kezaliman demi kezaliman dilakukan oleh rejim tersebut. Kerana laporan saya terima, saat ini, saudara, lebih daripada 5,795 rakyat Palestin terbunuh
Dan 18,000 lagi cedera akibat serangan rejim Israel di semenanjung Gaza dan tebing barat sejak 7 Oktober. Menurut Kementerian Kesihatan Gaza, 5,700 kematian dan 16,000 kecederaan dilaporkan di semenanjung Gaza, manakala 19 orang terbunuh dan 1,836 lagi cedera di tebing barat. Sekitar 70% mangsa yang terbunuh adalah terdiri daripada kanak-kanak, iaitu 2,360 orang, wanita 1,252 dan warga emas 295. Begitulah keadaan saudara, rejim tentera idari rejim Zionis berterusan melakukan tindakan membunuh, menyalai warga bangsa Palestin. Berdoalah saudara agar Allah SWT segera menurunkan laknatnya kepada rejim Zionis dan menyelamatkan saudara-saudara kita di bumi Palestin, saudara. Itu laporan seketika. Mungkin lagi besok kalau ada laporan saya akan ceritakan lagi baik, saudara. Bagaimana saudara balik pada tanah air? Saya rasa bangga juga sebagai warga yang cintakan bahasa. Sebab jangan lupa saudara, bahasa Melayu adalah bahasa resmi, bahasa kebangsaan. Hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan dengan keras. Saya nampak bahawa beliau serius kali ini. Selaku Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi peringatan kepada semua jabatan kerajaan agar tidak melayan sebarang surat yang diutus kepada jabatan-jabatan kerajaan selain daripada bahasa kebangsaan. Jadi katanya, kalau surat-surat itu ditulis dalam bahasa Inggeris atau dalam bahasa bukan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan kita, pulangkan balik. Jangan dilayan. Kalau ada dalam kalangan syarikat tempatan atau universiti tempatan atau swasta, arahannya ialah siapa saja menulis selain daripada bahasa kebangsaan, surat itu akan dipulangkan. Ini adalah bertujuan untuk pemerkasaan budaya melalui bahasa sastranya. Itu yang paling penting katanya. Jadi kesan daripada itu saudara, maka para pencipta, warga bangsa, pengguna bahasa Melayu, bagi urusan surat menyurat jabatan kerajaan bertepatan dengan peruntukan yang termaktub dalam perkara 152 dalam kurungan 6 Perlembagaan Persekutuan yang menekankan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa urusan resmi di 3 lapis pentadbiran negara. Saudara, kalau kalau bersama anda mempunyai buku Perlembagaan Negara, sila semak di bawah artikel 152 dalam kurungan 6 Perlembagaan Persekutuan yang menekankan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa urusan resmi di 3 lapis pentadbiran negara. Dan kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu disambut oleh pakar bahasa Profesor Datuk Seri Awang Sarian. Jadi 3 lapisan pentadbiran yang dimasukkan ialah peringkat kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan pihak berkuasa awam. Ya, sekarang ni saudara, kita leka. Kita buat tak tahu aja apabila bahasa-bahasa Melayu ni dihina, bahasa kebangsaan. Tapi hari ini dengan tegas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan kalau ada surat menyurat yang ditulis dalam bahasa bukan dalam bahasa kebangsaan, pulangkan balik. Alhamdulillah saudara. Datuk Zulkifli Alias, laporan yang saya terima atau maklumat yang saya terima melalui sosial media atau media cetak mana tu. Macam mana pihak bank salah guna bahasa Inggeris. Itu saudara sekarang. Selamat Maulid Nasir Syafi'i. Retinya sekarang ni kita harus mempertahankan bahasa kita. Ingat saudara, bahasa adalah jiwa bangsa saudara. Cuma hari ini saudara, di sebalik cerita yang Bapak Perdana Menteri menekankan soal penggunaan bahasa kebangsaan ini tiba-tiba tular dalam media sosial. Saya tak bersipati saudara. Saya bersipati dengan Menteri dalam negeri, Menteri Keselamatan dalam negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution, apabila tular gambar beliau katanya menikahkan pasangan bukan beragama Islam. Akhirnya maka pihak Jabatan Pendaftaran Negara terpaksa mengeluarkan kenyataan kerana pendaftaran perkahwinan sibil melibatkan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin seperti yang tular di media sosial pada hari Rabu tiada kaitan dengan ritual agama atau adat sesuatu kaum. Ya? Jabatan Pendaftaran Negara dalam satu kenyataannya memaklumkan bahawa pendaftaran perkahwinan pasangan bukan Islam berlandaskan Undang-Undang Sivil di bawah Akta 164. Dan ia dibuat bersempena
Majlis Sambutan Jubilee Intan yang diadakan di Pejabat JPN di Putrajaya. Jadi menurut Ketua Pengarah JPN, Timbalan Ketua Pengarah JPN, Pengarah Bahagian Perkahwinan dan Perceraian, Pengarah Pendaftaran Negeri termasuk Ketua JPN, turut diberi kuasa untuk melakukan itu tersebut. Jadi, JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, merupakan agensi yang bertanggungjawab melaksanakan pendaftaran dan merekodkan maklumat perkahwinan serta perceraian bagi pasangan bukan Islam selaras dengan Akta Membaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian 1976. Cuma saya heran, saudara. Bila ini dilakukan oleh pimpinan kerajaan hari ini, semua mengelupuh, saudara. Saya ingat dalam telefon saya hari ini berjujuh-jujuh masuk. Mempersoalkan. Tapi mereka lupa. Sewaktu Susah Agung Perikatan Nasional, Datuk Seri Hamzah Zainuddin menjadi menteri dalam negeri, dia pun melakukan perkara yang sama. Ini bukanlah soal ritual agama. Ini kebiasaan bagi Jabatan Pendaftaran Negara. Jadi saya haraplah soal-soal ini tak payahlah dianggap. Ini sebagai saya soal remeh. Saudara, ini mulalah tuduh bagaimana Islam terancam. Benda saya pun tak faham, saudara. Kadang-kadang benda yang kecil itu jadikan isu. Dan mereka lupa. Macam mana apabila Datuk Anwar Ibrahim membuat pengumuman untuk pembelian dalam bajetnya, pembelian kereta elektrik untuk menteri-menteri. Heboh, saudara. Ahli-ahli parlimen daripada PAS membangkitkan persoalan tersebut. Sedangkan pembelian kereta tersebut telah pun diluluskan dan diumumkan oleh menteri waktu itu, iaitu Tuan Ibrahim Tuan Man, sewaktu beliau menjadi menteri. Jadi saya haraplah supaya sebelum nak mengata, sebelum nak menimbulkan persoalan, cermin-cermin dirilah dulu, saudara. Dan macam mana, saudara? Saya meluat hari ini, saudara. Melihat keadaannya apabila sekali lagi sesi perbahasan rang undang-undang perbekalan 2024 di Parlimen, di Dewan Rakyat petang tadi saya tertangguh. Tangguh ketiga lah. Ekoran tidak cukup korum. Ini apa hal ni, wakil rakyat? Sebelum kamu terpilih sebagai wakil rakyat, kamu minta bagai narak. Pilihlah aku sebagai pemimpinmu. Aku akan memperjuangkan soal rakyat di Parlimen. Dah menang, diangkat sebagai ahli parlimen, penting. Akhirnya penangguhan itu terpaksa dibuat seketika. Kadang itu waktu itu ketika Muhammad Misbahul Munir, iaitu ahli parlimen Parit Bunta, membangkitkan peraturan mesyuarat 13.1 selepas mendapati kehadiran tidak cukup ahli parlimen. Yang sekurang-kurangnya mesti ada 26 orang dalam Dewan. Ni yang kau ada cukup jumlah tu macam mana? Ada cukup jumlah 73, 74, 75. Kemana perginya? Saya bukan memanglah saya marah juga, tetapi kerana untuk cukup bulangan quorum dalam mesyuarat parlimen mesti sekurang-kurangnya 17-18 orang. Tapi bagaimanapun bila dibangkitkan tak cukup, Timbalan Speaker waktu itu Alice Lau Kiong mengarahkan loceng dibunyikan selama 3 minit. Sebenarnya ahli-ahli parlimen UMNO Barisan Nasional dan juga Kerajaan Perpaduan, mereka ada taklimat di Aras 2, bukan meninggalkan Dewan, tidak. Mereka ada taklimat di Aras 2. Jadi sebab itu kebanyakan ahli parlimen menghadiri taklimat yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan. Tapi bagaimana mereka yang bukan daripada ahli parlimen Kerajaan Perpaduan yang cukup jumlah? Mana pergi 73 orang tu? Kalau ada, maka mesyuarat berterusan lah. Itu keadaannya. Saya rasa kadang-kadang parlimen ni nampaknya mereka seolah main-main dengan parlimen. Tidak menghormati. Sedangkan mereka bergelayang berhormat, saudara. Dah lihat sendiri, saudara, macam mana hari ini apabila Timbalan Speaker Dewan Rakyat Datuk Ramli menegur beberapa orang ahli parlimen. Semalam dia dah tegur dah. Ahli parlimen Arau letak telefon kalau nak buat live waktu dia membicarakan. Ada juga masalah apabila sebenarnya peranti-peranti tidak boleh dibenarkan dibawa atau merakamkan kerana parlimen mempunyai siarannya secara live juga. Tak perlu dah supaya konsentrasi tiap-tiap ahli parlimen membahaskan tiap-tiap perbahasan itu jelas dan juga tak ada terpesong. Itu semalam. Hari ini, apabila Timbalan yang Ketua Dewan Rakyat, Datuk Ramli Magno menegur beberapa orang ahli parlimen
sewaktu sesi perbahasan berjalan, membincangkan soal rang undang-undang perbekalan, ada kalangan ahli parlimen berborak serta telefon, menggunakan telefon saja, berbual menggunakan telefon bimbit. Dan ini dianggapkan sebagai tidak menghormati parlimen. Ketika Fatul Huzir Ayub dari Perikatan Nasional Gerik sedang berbahas, Datuk Seri Ramli menegur seorang ahli parlimen kerana menjawab panggilan telefon bimbit dan sibuk berbual menggunakan peranti itu. Dia kata speaker, sampai di sini saya dengar Yang Berhormat. Aduh, malulah saya. Jadi kalaulah mustahak sangatlah, ada kematian ke, ada kecemasan ke, keluarlah dewan dulu. Janganlah orang tengah berbahas. Kamu pun angkat telefon. Halo, ya saya, ya, okey, orang tengah berbahas. Artinya, persidangan Dewan Rakyat tidak dihormati. Sebab itu kata Timbalan Speaker, dia kata, saya dengar. Sampai saya jauh saudara. Saya dengar. Jadi kalau betul ada mustahak, keluarlah dewan dulu. Jadi sekarang ini saudara, beliau sebagai Timbalan Speaker, dia menegurlah ahli parlimen. Jangan berborak. Masa berbahas-bahaslah, tumpukan perhatian. Aduhai, kataannya. Dan hari ini sekali lagi, saya melihat, jangan lupa saudara, ahli parlimen kita bayar gaji mereka. Rakyat membayar gaji ahli parlimen 16,000 sebulan. Setiap kali mereka datang ke parlimen, rakyat membayar elo mereka RM500 sehari. Marah betul saya. Tempat tinggal disediakan. Hotel mewah disediakan. Pengangkutan disediakan. Tambang disediakan. Beribu duit rakyat habis. Tapi apa berlaku? Parlimen waktu sedang bersidang, sibuk cakap telefon, berborak. Sedangkan kita nak tahu apa perjuangan mereka menyentuh soal rakyat. Saya kadang-kadang bila melihat kadang begitu, saya, geram saya. Tapi sebelum bila nak kempen pilihan raya, bagai nak rak. Minta rakyat memberi undi, memberi kepercayaan kepada mereka. Itu keadaannya. Saudara FY, dia kata parlimen sekarang dah jadi macam zoo. Betul saudara hari ini. Saudara. Apabila ada kalangan ahli parlimen antara pembangkang dengan kerajaan bertikam lidah. Apabila Dr. Nik Muhammad Zawawi, itu Perikatan Nasional Pasir Putih. Bila dia dalam ucapannya dia mendoakan supaya kerajaan pusat menemui ajal. Kerana dia katanya bersikap luar batas kemanusiaan ketika perbahasan rang undang-undang perbekalan 2024. Jadi dia mendakwa dalam ucapannya katanya kerajaan melanggar isu agama dan institusi diraja menyebabkan keadilan tidak berlaku di negara ini. Dan ini jadikan setiausaha Majlis Surah Ulama PAS itu dikatakan mempunyai sebagai sangkaan jahat. Apabila ahli parlimen dah berjerutung, dia pun bangun minta perhatian Tuan Speaker bahawa ahli parlimen yang berucap tadi telah pun menyanggah itu perkara peraturan mesyuarat 36 dalam kurungan 6, saudara. Jadi raya ketika itu dia mencelah, dia menegaskan bahawa kenyataan Nik Muhammad Zawawi boleh memecah belahkan rakyat selain tidak mencerminkan kepribadiannya sebagai Muslim yang alim. Raya bukan saja raya daripada DAP Jerutung, saudara. Lee Chuan Hao daripada Pakatan Harapan Ipoh Timur, dia juga turut bangkit mengemukakan peraturan 36(7) yang mendakwa ahli parlimen Muhammad Zawawi menggunakan institusi diraja untuk mempengaruhi Dewan Rakyat. Rintangan itu, saudara, Timbalan Ketua Dewan Rakyat Datuk Ramli Makno mengarahkan Nik Muhammad Zawawi berdiri dan membela diri sebelum mengtamatkan keputusan berhubung. Jadi katanya sebelum saya buat keputusan, mintalah ahli parlimen Pasir Putih dengarkan 3 perkara ini. Jadi tolong berdiri. Kita jangan ke peraturan lain dulu katanya. Dengar dan jawab benda-benda ini. Jadi ini speaker dia tanya, tadi adakah YB berniat dengan tuluh hati berniat jahat kepada sebelah pihak kerajaan katanya. So Nik Muhammad Zawawi kata tidak, sama sekali tidak. Kemudian kata ini Timbalan Speaker, bagi peraturan 36(7) yang Ipoh Timur bangkitkan, adakah Yang Berhormat menggunakan raja sebagai platform untuk menyatakan dalam dewan ini untuk menyokong hujah Yang Berhormat? Ya, Zawawi kata, juga tidak betul. Saya sebut perkara lain.
Jadi kata speaker mengenai peraturan 310, adakah niat Yang Berhormat untuk sengaja melagakan perasaan sebelah kerajaan? Dia kata tidak. Sekadar keikhlasan saya sebut paling jujur. Saya nak betulkan keadaan supaya sama-sama kita menghormati perkara ini. Dan bagaimanapun, speaker puas hati dengan jawapan Yang Muhammad Zawi, kemudian memutuskan. Dakwan sepatutnya nyatakan Raya dan Chow Hao tidak wujud. Jadi katanya, wabi sebelah sini, belah kerajaan. Niat tidak boleh dianggapkan. Hanya perbuatan seorang itu boleh kita deduce, kita menyimpulkan. Dan ini berpandukan pengalamannya selama 18 tahun di mahkamah. Katanya saya diberi kuasa untuk memutuskan ia boleh dirayu kepada Yang di-Pertuan Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul. Itu keadaan saya. Jadi akhirnya perbahasan di parlimen yang sepatutnya menyentuh soal rakyat kecoh lagi. Sampai bila kita nak tengok Dewan Rakyat jadi kecoh? Sebab itu tiap-tiap ahli-ahli parlimen sebelum mereka melontarkan pandangan, fikir dulu. Jangan main sebut saja. Kena ingat, Dewan Rakyat tu Dewan Mulia. Tadi pembalahan itu saya depan budak sekolah. Ada lawatan pelajar-pelajar sekolah. Tak malu ke mereka? Dan saya cuma hari ini, banyak lagi perkaranya. Tapi hari ini saya nak menyantuni bagaimana ahli parlimen Wangsa Maju, iaitu Zahir Hassan. Bila dia membahaskan dalam perbahasan hari ini, dia tidak mampu menahan rasa sebabnya. Inilah seorang pemimpin yang menghayati masalah rakyat. Apabila dia menekankan bahawa sejumlah 2,400 pembeli rumah di projek rumah wilayah persekutuan, itu residensi hektar Gombak, yang kini menjadi projek sakit. Seorang ahli parlimen, dia bangun, memberitahu Dewan supaya tindakan perlu diambil kerana terdapat 2,400 pembeli kediaman projek rumah wilayah persekutuan kini menjadi projek sakit. Dalam perbahasan itu, saudara Zahir Hassan, Yang Berhormat Zahir Hassan, dia sedih. Dia mengenangkan kesukaran hidup yang dihadapi oleh pembeli rumah yang terbabit, yang gagal rumah itu disiapkan pada waktu yang dijanjikan pada Mei tahun lalu, saudara. Perumahan residensi hektar merupakan projek rumah WIP di bawah wilayah persekutuan. Projek itu kini dikategorikan sebagai projek sakit. Ini keadaannya, jadi dia sebagai ahli wakil rakyat, kawasan itu membangkitkan, saya bersetuju. Itulah sepatutnya yang dilakukan oleh seorang ahli parlimen mewakili rakyat ni di kawasan Wangsa Maju. Sebab menurutnya dalam Dewan Perbahasan tadi katanya terdapat 2,400 unit. Dan kelewatan projek ini mengakibatkan kesan daripada kelewatan projek sebut, maka para pembeli menghadapi pelbagai tekanan yang berterusan. Ada antaranya terpaksa membawa sewa rumah. Ialah, bayar sewa rumah, lepas tu bayar yang rumah tak siap lagi. Sebab mereka buat pinjaman pada bank. Terpaksa bayar sewa rumah dan pada yang sama, bayar pada pihak bank. Kemudian, kelewatan projek perumahan itu diselesaikan juga membawa kepada pelbagai masalah kepada pembeli, termasuklah berlaku perceraian di kalangan pembeli. Ada juga saya katanya yang tak sempat masuk ke rumah kerana meninggal dunia. Itu dia kata jawapan Yang Berhormat Timbalan Menteri pada soalan lisan saya semalam, katanya Selasa, telah memberikan cahaya kepada nasib projek itu. Jadi sebab itu beliau menuntut, berikanlah keadilan sewajarnya kepada pembeli dan yang terjejas teruk atas kelewatan projek. Moga-moga dengan bantuan dan sokongan pihak kerajaan, kita dapat memulihkan dan memberikan kelegaan kepada semua yang terlibat. Itulah gunanya Dewan Rakyat saya. Sebagai wakil rakyat, dia berjuang untuk rakyat dia. Bagi tahu yang tak betul. Bagi tahu pada menteri, sila ambil tindakan. Sebab bila dia mendengar, bila menghantar soalan, bukan benda-benda yang remeh-temeh. Itu keadaan saya. Sebab projek itu besar, 2,400 orang yang terlibat. Saya juga rasa menyerap saya. Getinya seolah-olah pembeli ditipu. Projek tersebut yang nilainya ratusan juta, yang untung pemaju, yang menderita rakyat. Kita tak boleh membiarkan benda begitu. Kita mengharapkan setelah persoalan tersebut dibangkitkan di parlimen, maka tindakan perlu diambil. Kalau perlu, senarai hitamkan pemaju tersebut. Kalau perlu, tindakan undang-undang juga diambil. Kerana ini mereka juga boleh dianggap sebagai menipu pembeli. Saya tidak dapat menerima kemaafan. Saya juga tidak mampu untuk bersimpati dengan pemaju atas alasan apa pun. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Saudara Zahir Hassan, ahli parlimen Wangsa Maju, yang
peka dengan kehidupan rakyatnya. Dan saya mengharapkan agar inilah ciri-ciri wakil rakyat yang kita perlukan. Yang melihat kepincangan rakyat, kepincangan massa, perlu diketengahkan, perlu diperjuangkan. Beruntunglah anda mendapat seorang wakil rakyat, saudara Zahir Hassan, di kawasan Wangsa Maju. Saya tak kisah daripada parti mana pun. Kalau dia baik, baiklah dia. Kalau tak baik, tak baiklah kita. Ya, saudara, besok kita tunggu lagi apa pula berlaku dalam parlimen. Untuk besok hari terakhir, hari Khamis. Aduhai, mudah-mudahan tak adalah berbalah lagi. Saudara Zabidah Ibrahim dia kata MP Wangsa itu orang cerdik. Benar saudara. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, selamat berbahagia. Terima kasih.